Pasti kalau orang yang ada kelebihan ini, dia bukan penceramah yang ceramah hadis palsu. Sudah pasti bukan dia orang. Itu benda kita kena tahu. Sudah pasti bukan orang yang jenis cerita semua benda. Sebab sempadan dia, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami. Cukup bagi orang tu dikenali pendusta bila mana dia suka cakap semua benda. Dia sebut semua benda. Orang macam ni dia ada sikap dusta. Walaupun dia di sisi masyarakat ada nilai kebaikan. Kemudian kita pergi kepada darjat ilham di sisi ahli-ahli sufi. Ilham melalui jalan malaikat yang mencampakkan ilmu tertentu ke dalam hati orang yang disampaikan ilham itu. Ini dalam Ihya Ulumuddin disebut. Imam Al-Ghazali membezakan antara wahyu para nabi dan ilham para wali hanya pada penyaksian malaikat terhadap apa yang dibawa daripada ilmu itu. Menurut beliau, sebagaimana ilmu-ilmu yang diusahakan tidak jauh berbeza dengan ilmu-ilmu ilham dari segi ilmu, tempat ataupun puncanya, dan juga hilang hijabnya itu daripada hati. Begitu juga wahyu tidak berbeza dengan ilham sama sekali, kecuali dari sudut menyaksikan malaikat sahaja. Perbahasan ni dia jadi rumit. Kenapa? Tuan-tuan boleh tengok, Imam Al-Ghazali ni dia tokoh yang hidup dalam kurun yang kelima dan keenam. Kita boleh tengok para ulama yang membantah amalan sufi yang melampau ni, dia bermula pada kurun yang keenam. Tulisan tu banyak. Sebab tu penulis buku yang sama ni, iaitu Prof Basri ni, dia ada tulis satu lagi buku yang baru terbit lah tahun 2021, iaitu bantahan para ulama kurun yang keenam terhadap manhaj dan pengamalan ahli sufi. Yang ni saya ada buka Sabtu, minggu kedua, minggu keempat di Masjid Repuh, baru start tahun ni lah. Start tahun ni. Okay. Isu pertama dalam buku tu ada lebih banyak daripada buku ni lah, 12 isu. Isu pertama yang dia bahas ialah kasyaf, kemudian al-wajd, itu isu yang kedua. Okay. Cuma nak katanya dia bermula kurun yang keenam. Sebab apa? Kurun keempat, kelima, keenam ni ialah kepesatan. Golongan-golongan sufi mendominasi kepercayaan masyarakat, bahkan mendominasi kepercayaan para pemimpin dan khalifah pada waktu itu. Maknanya mereka duduk dalam pemerintahan, mereka duduk dengan orang-orang yang ada nama dan ada kedudukan, dan akhirnya pandangan-pandangan mereka diataskan, perbahasan-perbahasan mereka disebut sebagai ilmu dataran tinggi. Ini semuanya berlaku sekitar kurun keempat, kelima dan keenam. Dia punya kata apa, klimaks zaman tu. Sebab itulah kita akan tengok kurun yang keenam ni ulama ramai tulis tentang penyelewengan yang berlaku bila mana sufi itu berkembang tanpa ada batasan, dan ianya melahirkan bermacam-macam fahaman dan ideologi. Termasuklah dia akan bahas isu ilham ni lah, isu ilham. Okay. Kalau tengok Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab di Ihya Ulumuddin ni, sebelum dia tulis Ihya Ulumuddin, okay, sebab tu ada orang bila mana dia nak benarkan benda-benda yang macam ni dalam masyarakat, dia akan quote, ambil daripada Imam Al-Ghazali, ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin paling-paling kurang, ataupun dia pergi pada mukhtasar Ihya Ulumuddin, nama dia ialah Minhajul Qasidin oleh Ibnu Jauzi. Antara yang membantah amalan-amalan sufi yang melampau ialah Ibnu Jauzi. Kitab dia yang terkenal ialah Talbis Iblis, terkenal lah. Okay. Punya dia nak suruh masyarakat ni terbimbing dengan tasawuf yang betul, dia ringkaskan kitab Ihya Ulumuddin yang bertajuk Minhajul Qasidin. Cuma yang dikuliahkan, saya rasa di Perlis ni pun banyak orang kuliah kitab ni, Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Yang ni bukan Ibn Jauzi tulis, yang ni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, lagi kemudian daripada tu. Yang ni lagi ringkas daripada Minhajul Qasidin. Ini antara buku-buku tasawuf yang elok untuk dikedepankan, yang tidak ada unsur-unsur problem-problem berkaitan wahdatul wujud, tidak ada. Tapi bila mana bercakap tentang kitab-kitab yang berunsur tasawuf, penyucian jiwa ni, memang tak akan terlepas dengan hadis dhaif. Hadis dhaif dah. Hadis palsu ni kita kena tapis dah.
Hadis dhaif memang akan masuk macam-macam mana pun. Macam-macam mana. Bila mana itu cakap. Hatta kalau tuan-tuan tengok orang belajar kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, takkan terlepas dalam kitab-kitab yang bercorak seperti ini masuknya hadis dhaif. Tak salah pun. Tak salah. Cuma dia tak sampaikan darjat hadis tu, dia tak beri penerangan. Cuma bagi sisi orang Melayu ni ialah kitab itulah yang paling mudah sebab dia bahasa Melayu. Penawar Bagi Hati ni. Itu paling basic lah. Okey. Cuma kalau kitab-kitab yang seperti kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang ni level dia dah pertengahan sikit, boleh dibaca, tapi memerlukan kepada syarahan-syarahan yang terpimpin, syarahan-syarahan yang baik. Okay. Cuma dia ada satu lagi, nama dia Hikam juga, iaitu kitab Hikam Tokku Pulau Manis daripada Terengganu. Yang ni ada unsur-unsur wahdatul wujud sikit, tak banyak pun, sikit. Nak baca boleh, baca dengan orang yang mengkaji lah, bukan orang yang baca rentas baca lepas tu hurai. Dia perlukan orang-orang yang ada kemampuan untuk bercakap lah. Hikam Jawi dia bagi kadang-kadang dengan nama lain. Yang ni ialah isu-isu sensitif dalam tasawuf, memang ada disebut dalam tu, termasuklah isu wahdatul wujud tu. Saya bukan kata Tok Guru Manis ni dia pro pada wahdatul wujud, tapi dalam buku tu dia ada perbahasan tu. Maknanya kalau kitab ni dibawa ke dalam kuliah maghrib di masjid, di surau, orang yang menyampaikan tu dia boleh laraskan perbahasan tu jadi kena dengan kefahaman masyarakat. Dia boleh laraskan. Tapi kalau dia cerita sampai menebal dia punya part yang dia tak faham tu, akhirnya dia makin tak faham, dia akan berfahaman dengan fahaman macam-macam. Sebab benda ni telah berlaku di negara jiran. Bila mana dibawa pengajian tasawuf tanpa bimbingan yang baik, ataupun tanpa orang yang betul-betul boleh bawa, boleh ajar, maka dia akan keluar ideologi baru balik, cara faham baru yang cara faham yang baru pula akan keluar. Cuma darjat ilham ni macam itulah. Maknanya dalam buku ni nak sebut pada kita, ilham itu pertama ilham fitri, yang kedua ialah ilham yang berbentuk seperti ilmu laduni. Seperti ilmu laduni, bukan ilmu laduni, seperti saja. Kalau orang tu dakwa dia ilmu laduni, maka dakwaan itu tertolak, sebab kebolehan untuk mendapat ilmu laduni ni hanya valid pada Nabi saja. Kita ni ialah ilham. Okey. Tapi ilham itu hanya berlaku pada orang yang saleh, orang yang memang betul-betul dekat dia dengan Allah Azza wa Jal. Jelas di mata orang awam dia ni orang yang tidak melazimi dosa-dosa kecil, terhindar daripada dosa-dosa besar. Dia bukan Nabi lah dalam masyarakat, cuma kita tahu dia orang yang saleh. Dan biasanya rajul mulhim, orang yang ada ilham ni, dia bukan jenis orang yang cerita semua benda. Dia tak cerita. Kadang-kadang ilham ni disebut juga dengan nama firasat dalam bahasa kita. Firasat ni memang ada orang yang Tuhan bagi, firasat dia kuat. Sebelum benda tu berlaku, dia mengagak benda tu akan berlaku. Kebolehan ini memang ada, dan akan ada orang yang ada style macam ni sampai akhir zaman pun. Okay. Tapi nadir, jarang. Dan sudah pasti kalau orang yang ada kelebihan ini, dia bukan penceramah yang ceramah hadis palsu. Sudah pasti bukan dia orang. Itu benda kita kena tahu. Sudah pasti bukan orang yang jenis cerita semua benda. Sebab sempadan dia, Nabi kata, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami. Cukup bagi orang tu dikenali pendusta bila mana dia suka cakap semua benda. Dia sebut semua benda. Orang macam ni dia ada sikap dusta, walaupun dia di sisi masyarakat ada nilai kebaikan. Ini benda kita kena tahu. Sebab isu ini ialah isu yang sensitif, dan isu ini ialah isu yang berkaitan dengan kegusaran. Bila mana dia cerita ilham dia akan create keadaan panik dalam masyarakat. Terutamanya jangkaan akhir zaman. Benda ni sebahagian manusia boleh tahu, tapi ianya bukan untuk disebarkan secara terbuka. Dan tambah akhir zaman ni, nak cari orang macam tu susah lah.
Mungkin ada tersembunyi dekat mana pun kita tak tahu. Dan tidaklah menjadi tanggungjawab untuk kita ni kena cari orang tu sungguh-sungguh. Tak perlu pun. Selama mana tuan-tuan dan puan-puan hidup berpandukan Quran dan sunnah, amal semua sunnah yang Nabi sebut, tak jumpa orang yang majzub pun tak apa dalam hidup ni. Tak jumpa pun tak apa. Tak pernah ada peluang untuk bersama dengan wali tertentu pun tak apa. Tak ada masalah pun. Cuma nak katanya ada orang dia menjadikan tujuan hidup ni cari benda-benda seperti ni. Tak perlu cari. Sebab ini juga antara tempat syaitan akan rosak kita. Cari benda ni, akhirnya kita akan terlepas pada benda yang lebih utama. Kefahaman dia terhadap Quran makin merosot. Bahkan bukan setakat kefahaman, bacaan dia terhadap Quran pun makin berkurang. Hanya kerana disibukkan nak mencari hikmah. Memanglah hikmah tu benda yang orang mukmin hilang, tapi bukan itu yang menjadi prioriti orang Islam.